Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa kafa billahi syahida. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal jusam wa min sayyi'il asqam COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'ama ba'du. Alijatan kuasa surah Tahfiz Ad-Diniyah, anak-anak Aufas dan juga bapak-bapak, abang-abang sidang jemaah, hadirin dan hadirat, kalau boleh dengar semuanya saya doakan hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah lama kita tak jumpa anak-anak istimewa dan special Jilul Quran, generasi Quran Tahfiz Ad-Diniyah di Selayang ini dapat bersama setelah sekian lama kita tidak dapat bersama untuk menyambung kuliah-kuliah, termasuklah Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak mengikut acuan dan kurikulum Islam. Selamat datang anak-anak ke Tahfiz setelah dibuka. Bila buka? Bila masuk? Bila? Minggu lepas, 2 minggu lepas. Dan 2 minggu lepas maknanya dah 2 juzuk lah tu, dah hafal 1 juzuk seminggu. Jadi tahniah juga, di samping boleh meneruskan hafazan mengikut juzuk masing-masing. Dah 2 minggu kita masuk sekolah dan ustaz dah 5 minggu masuk sekolah untuk tingkatan 5. Ini minggu yang ke-5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Melawati, dan masuk pun bukan penggiliran. Masuk yang penggiliran 8 hari bulan minggu lepas, tingkatan 4, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Tapi tingkatan 5 ini dah minggu ke-5 kerana mereka menduduki peperiksaan. Jadi ustaz dah sebulan lebih ke sekolah secara rasmi, dan di sekolah kamu ni 2 minggu, dan kita malam ni di sekolah juga, iaitulah sekolah kuliah maghrib. Dalam pengajian kita yang terakhir, jimatkan masa, kita terus kepada kitab. Anak-anak boleh tengok kitab. Bulan lepas ustaz kupas muka surat 105. Kemudian kita langkau, iaitulah akikah anak yang baru lahir dan hukum hakam. Kita langkau daripada 105 kepada muka surat yang terakhir 118. Kenapa ustaz langkau panjang? Kerana ada kaitan, iaitulah ta'rif akikah, iaitulah kita menyembelih kambing untuk anak yang baru lahir pada hari ke-7 kelahiran. Kemudian di hujung tu dia sebut ada 10 istilah pasal menyembelih kambing ini. Kalau tidak kambing pun sempena dengan jamuan, makanan yang kita sediakan, sempena dengan majlis hari-hari yang tertentu ataupun meraihkan undangan-undangan yang disebut di dalam syariat, ada 2. Iaitulah al-aqiqah, yang keduanya biasa kita sebut al-walimah, walimatul urus, yang kalau kita sembelih kambing, dianya berkaitan dengan makanan untuk jemputan kahwin. Jadi ada 8 lagi al-qira, makanan untuk tetamu. Kalau kita sembelih kambing juga, tapi bukan sempena anak kelahiran, sempena 2 mempelai, tapi sempena meraihkan tetamu-tetamu yang kehormat contohnya, maka namanya al-qira. At-tufah, makanan untuk pelawat. Al-khursu, makanan untuk kelahiran anak. Beza tadi ya. Al-akikah tu kambing. Kalau kita sembelih kambing, baru jadi akikah. Tapi kalau kita tak sembelih kambing, sembelih ayam, juadah kuih lain tu, tapi kambing tak ada. Jadi namanya al-khursu, makanan untuk kelahiran anak. Dan pastinya ketika kita buat akikah, mesti ada nasi, mesti ada ulam, mesti ada belacan, mesti ada sayur, mesti ada ikan. Itu lauk-lauk lain tu al-khursu. Tapi kalau kita buat semua lauk, lebih daripada 1,200. Kambing contohnya kita proses kosnya 1,200. Tiba-tiba kita tak sembelih kambing. Kita sedia makanan lain 2,200. Okey? Dia tak sah akikah. Kenapa? Akikah yang kita
Telah belajar muka surat 105, menyembelih kambing. Kalau tak kambing, kibas. Kalau tak kibas, khuruf. Kalau tidak khuruf, biri-biri. Kalau tak pun lembu, sapi dan juga buffalo ataupun jamusun yang boleh dibahagikan 7 bagi. Ataupun jamalun, iaitulah unta. Ini semua telah kita belajar sebulan yang lalu. Adik ada tak? Sebulan yang lepas tak ada? Tak ada. So kita sambung, Ustaz tak ulang, kita sambung ikut catatan Ustaz ini setelah kita belajar berkaitan dengan dalil-dalil, iaitulah nas-nas, hadis-hadis menguatkan persyariatan akikah daripada muka surat 104, 105, 106. Malam ni kita nak sambung 107. Iaitulah pendapat fuqaha tentang pelaksanaannya merujuk kepada pelaksanaan akikah. Pendapat-pendapat fuqaha ini ahli-ahli fiqh. Kalau satu ataupun seorang, faqihun. Faqihun. Kalau 2 orang, faqihani. Kalau 3 orang, fuqaha lah. Kita tengok buku tu, para fuqaha. Plural daripada faqihun, faqihan, fuqaha. Faqihun ni orang yang faqih macam kamu. Belajar fiqh ni. Belajar fiqh nak tahu hukum syariat. Batal, sah, wajib, sunat, kita panggil belajar fiqh. Orang yang faqih dalam bab fiqh. Sampai Nabi kata faqihun wahidun, seorang yang faqih, alim, bab fiqh, asyaddu ala syaitan, ditakuti, diguruni oleh syaitan, min alfin abidin, daripada 1000 orang yang abid. Abid ni buat ibadah tapi tak belajar fiqh. Pentingnya alim, pentingnya ilmu. Faqih ni ulama lah, orang yang alim bab fiqh. So kamu semua ni syaitan takut. Kenapa? Kamu belajar fiqh, kamu belajar Quran, kamu alim bukan ilmu mekanik. Bukan maksud menafikan mekanik. Bukan menafikan ilmu kejuruteraan. Tapi ilmu-ilmu ini yang Nabi iktiraf. Seorang yang faqih, bab ilmu fiqh, bab syariah, orang yang alim, syaitan lagi gerung, lagi lebih takut berbanding dengan abid. Bukan menafikan orang abid. Tapi dia buat ibadat tanpa ilmu. 1000 orang lagi baik alim. Kenapa? Dia buat ibadat batal. Sebab dia tak ada ilmu. Rupanya dia tak tahu batal. Dah 10 tahun dia semayang batal. Kenapa? Rupanya dia semayang kain pelekat dia bawah pada pusat. Sedangkan syarat sah semayang menutup aurat. Aurat between antara pusat dengan lutut. So dia pakai kain pelekat bawah pusat. Terdedah aurat. Kalau dia tak tahu, saya tahulah, memang batal. Dia pun pakai baju. Pakai baju. Tapi batal juga. Kenapa? Dia tengok daripada atas. Baju dia tak butang betul-betul. Dia tak kacim betul-betul. Ustaz nampak pusat bujir dia. Dia nampak. Tapi dek kerana alim dan jahil. Tak tahu. Jadi tengok nampak aurat. Terdedah aurat. Sah ke? Tak sah sembahyang. Tak sah. Gini tu tak sah. Kalau sah, ada mulut semua sekali. Ya. Tak sah. So, sah tak sah tu, kita tahu macam mana. Belajar fiqh. Nah itu sedikitlah untuk pentingnya. Jadi kamu teruskanlah jadi faqih, jadi alim. Para fuqaha maknanya ahli-ahli fiqh. Dan para imam, imam mujtahid. Imam yang ijtihad mereka diakui. Bukan imam yang lain. Imam yang ijtihad mereka diperakui oleh dunia. Baru taraf mujtahid. Kita ni bukan mujtahid. Kita mujahid. Contoh ajalah. Kita ini bukan mujtahid. Mujtahid kena hafal Quran, hafal hadis. Kan? Bukan satu hadis. 60,000 hadis. Awak apa berapa hadis? Senyum-senyum. Ustaz tanya, berapa hadis? Jangan tengok dia. Saya tanya awak hafal berapa hadis? Sekolah macam tu tak boleh. Cikgu tanya, pelajar jawab. Sengi-sengi jawab. Tidak. Ini tak boleh masuk di dalam education. Nanti kamu tahfiz yang hebat, okey, kamu duduk dalam majlis, dia buat macam tu. Malu-malu apa benda, okey. Awak hafal berapa hadis? Nah, ni kena buat satu tim
ataupun satu program membina keyakinan diri. Motivasi kena ada. Jangan rasa inferiority complex, rasa rendah diri. Ini cuba abang pula. Komunikasi pun kena pandai. Komunikasi berkesan. Maka kullu soalin jawabun. Setiap soalan ada jawapan. Bukan. Jawab je lah. Jawab apa dia? Tak hafal. Jawab hafal. Kemudian kalau tanya berapa? 3. Berapa? 30. Berapa? 300. Tapi cuba abang pula. Okey, yang tu hafal 60,000 hadis. Kita berapa hadis? 3. Jadi mujtahid ke mujtahad? Jangan mujahad pula. Jadi bukan taraf kita lah. Ustaz pun sama. Kita bukan imam fuqaha, ahli fiqh, bukan imam mujtahid daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Usman bin Abbas bin As-Sa'id bin Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lah tu, guru kita, imam kita, dan juga Imam Hanbal ataupun Hambali. Jadi jauh bagaikan langit dengan bumi. Itu di dalam perumpamaan, jauh bandingannya bagai langit dengan bumi. Kecil je ilmu kita. So tak payahlah kita nak berbangga walaupun kita ada PhD kadang-kadang. PhD pun kita sendiri iktiraf pakar hadis. Tapi menafikan, menidakkan, memperlekehkan termasuk imam-imam mazahib al-arba'ah. Ini pendekatan yang tak begitu lunak, tidak jinak dengan jemaah, menyebabkan bertelagah golongan Wahabi dan pro kepada ahli sunnah wal jamaah. Tak ada faedahnya. Kita nak menyatukan ummah. Bukan pasal baca talqin, bukan pasal kunut, bukan pasal doa kuat ataupun perlahan, bukan sambutan maulid Rasul. Hatu khilaf yang telah diselesaikan oleh imam mazahib. Bicaralah pasal yang prinsip yang jelas-jelas haram. Arak ni haram ke, sunat ke, makruh ke, harus ke, wajib? Ada khilaf kan? Kenapa tak bercakap pasal rasuah, pasal arak yang tak ada khilaf? Kau kamu kata arak ni harus juga bagi kamu. Kalau budak tahfiz pun arak ni harus, tak tahulah. Arak haram. Kamu baca ayat kan? Innamal khamru haram. Kamu baca ayat kan? Sesungguhnya khamar yang memabukkan haram. Kamu baca ayat Quran yang kamu hafal tu kan? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Dia tak sebut arak, tapi dalam keadaan sukara kamu mabuk. Wahai orang beriman, jangan kamu hampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Yang tak ada khilaf. Zina ada khilaf tak zina? Zina haram, yang dosanya belah. Tapi kita ni hari-hari berzina. Ana pernah terbaca macam tak sengaja pula ya. Bacalah. Kalau ni tak sengaja. Tapi dalam banyak-banyak bacaan khutbah yang disediakan oleh panel Jaiz ya. Ana pun pemegang tauliah Jaiz. Tajuk ketika itunya pasal buang bayi. Nama dah ini. Menjadi imam, khatib dan pentazkirah jempatan di sebuah masjid. Tajuk dia berkaitan dengan inilah. Tapi Ustaz bagi tahu terbaca dalam tu faktanya anak yang lahir hasil zina lah. Cuma dia tak sebut begitu. Kes buang bayi. Buang bayi tu bukan per tahun ataupun monthly, bulanan. Bukan juga usbu'iyan, mingguan. Bukan yaumiyan, daily. Bukan lahir mengikut harian. Kamu nak tahu dia lahir bukan ikut per jam. Sejam seorang, tidak. Dia lahir bukan mengikut minit. Kamu fahamlah. Lepas minit paling kecil saat. Setiap saat ada orang anak luar nikah. Daripada 30 juta ni. Sebab itu ada yang sumbat dalam mangkuk tandas, kemudian letak di dalam tong sampah, terapung-apung dalam sungai. Ini contoh. Contoh apa dia? Kes buang bayi. Zina. Zina ni ada khilaf ke tak? Jadi benteras basmi bercakap pasal yang basic ini. Yang hukum yang tidak ada khilaf. Daripada kita habis masa belajar yang bab khilafiyah yang telah diselesaikan oleh imam mazhab yang 4. Itu pendekatan ustaz yang bukan pakar hadis. Agak tuan-tuan fahamlah. Hadirin, jadi kita jangan fanatik. Jangan fanatik. Kalau imam mazhab ni pun dia tak tahu, dia pakar hadis, tapi mereka meraihkan pendapat.
Bukan menafikan, menidakkan. Ada yang berani kata Imam Mazhab ni pun tak betul. Imam Syafi'i tak betul dia kata. Sebab dia ada PhD hadis. Ini tak ada sifat warak, tak ada sifat tawaduk, tak khusyuk, tadarruk dan humble. Rendah diri itu tak ada. Kena belajar, Imam Syafi'i kata belajar adab dulu. Belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Adab tu penting nak bagi tahu. Kalau ilmu kita ada PhD sekalipun tak ada adab, tak ada akhlak, hilang kita rukun agama satu. Rukun agama ada 3 Kamu tak pernah dengar kan? Rukun agama ada 3. Mana pula ustaz yang tahu rukun iman, rukun Islam. Belajar bab hadis matan Arba'in Nawawiyah, hadis yang kedua selepas innamal a'malu binniyat, cari tajuk iman, Islam, ihsan. Itu yang dipanggil rukun agama. Dia tak sebut rukun agama. Islam itu kena ada ihsan. Ihsan itu masuk kategori akhlak. Iman itu percaya pada Allah, Nabi, malaikat, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Islam kena sempurna juga. Sembahyang sebelumnya, syahadah, puasa, zakat, haji. Selain daripada rukun Islam dan iman, kena ada ihsan. Ihsan itu berkait dengan akhlak. Baru sempurna, iaitulah agama kita. So, kalau kamu ada ilmu sampai PhD, akhlak tak ada, dia tidak sempurna. Karena Nabi kata antaranya ialah sempurna iman kamu bihusnil khuluq, dengan akhlak yang baik. Nabi diutuskan salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. So adik-adik kalau jadi ilmu tinggi nanti jangan sombong kerana ilmu, jaga akhlak. Itu bicara kita. Jadi kita dengan para fuqaha ni bagaikan langit dengan bumi. Orang Kelantan panggil tak dengar. Boh, tanya Pak Hashim. Panggil tak dengar. Jauh, panggil tak dengar. Orang Selayan tak berapa faham. Abang tu senyum faham kot. Panggil tak dengar. Kalau bak silap Pak Hashim tu tok guru anak. Anak dengan dia tok guru, panggil tak dengar. Boleh? Maknanya ilmu dia tinggi, anak rendah baru. Tu. Ni bukan sekadar panggil tak dengar, lah panggil kat sana. Weh, budak tahfiz, turun, ada kuliah ni, lambat kau. Tu turun tu. Tak dengar. Kat sini dengar kan? Tapi kat Gombok sana dengar tak? Mana jarak dia jauh. Sini dengan sana boleh dengar. Tapi dekat dengan pucung, dekat dengan sepang boleh dengar. Panggil lauk, woi, tak dengar. Itu dia panggil tak dengar. Sampai jauh jaraknya. Sebab itu jarak ni dia ada di 1 kilometer, kan? Ada 1000 meter. Ada orang Kelantan dia panggil, jarak dia sepelaung. Sepelaung. Tahu, 1 laung lah tu. Sepelaung. Kita laung, oi! Boleh dengar. Tu dia panggil sepelaung. Boleh? Nah, bahasa klasik sikit lah. Kalau itu Tarzan. Jadi dia laung, oi, bagi dia panggil sepelaung. Ni sedepa ada, sehasta ada, ni sejengkal, jarak ni sejengkal. So kalau kita nak ukur ilmu kita dengan para fuqaha, bukan sejengkal, bukan sehasta, bukan sedepa, bukan sepelaung. Selangit dan bumi ni jarak dia, panggil tak dengar. Jauhnya ilmu dia tinggi. Melaut luas, menggunung tinggi. Ilmu kita sikit aja, tapi sombong. Jadi kembali, ini cerita pasal fuqaha. Fuqaha ini ahli-ahli fiqh. Faqihan ni fuqaha. Para fuqaha dan para imam mujtahid telah memberikan 3 wajah. Cuba tengok wajah tu apa benda ni. Wajah-wajah ni muka . Tengok wajah haras. Oh, comel . Body sadar. Oh, wajah dia. Tengok muka ni walaupun tak nampak mulut, tak tahu wajah kamu. Kau wajah kat apa kaki? Wajah ni lah face. Face muka ni, face. Wajah. Sampai kan berkata, wajah tu wajhiya lillazi fataras sama. Aku hadapkan mukaku. Sampai ada satu produk Pak Hashim di wajah. Bukan sekadar dihir. Bukan sekadar salinda. Bukan sekadar pamoga. Kau putih. Barulah putih. Jadi ada di wajah. Jadi wajah tu benda dik. Anak nak hiburkan adik-adik tapi kena fahamlah. Wajah tu bukan saja saya hurai. Tu 3 wajah. Apa makna 3 wajah? 3 muka ustaz. 3 wajah maknanya 3 bentuk. Okey, 3 jenis lah. Ni bentuk bujur sirih. Ni bulat jadi wajah. Jadi dalam kita baca ada 3 wajah, maknanya 3 cara.
Kita baca qul a'udzu birabbin nas, wajah tahqiq. Kita baca saktah qul a'udzu birabbin nas, wajah itu namanya saktah, bentuk bacaannya. Kita baca naqal qulau qulau qulau, kita matikan huruf tadi, dia jadi baris sakin mafsul. Qul hak mati, kita bariskan dia bunyi ya. A tu haris hamzah pindah pada sakin mafsul, huruf lam yang mati yang dibaca oleh Warash dalam wajah-wajah 7 bentuk bacaan. Dia panggil apa dia? Qiraat sab'ah. Jadi boleh baca wajah yang pertama tahqiq qul a'udzu birabbin nas, wajah yang kedua saktah qul a'udzu birabbin nas, saktah memberhentikan bunyi bacaan, nafas dan suara sekadar 2 harakah, kemudian menyambung dengan nafas yang sama, namanya saktah. Pakcik-pakcik baca dalam bab Yasin sebetulkan baca mimmarqadina hadza ma wa'ada ar-rahman, itu saktah, memberhentikan bunyi bacaan, suara, nafas dengan kadar 2 harakah, kemudian menyambung dengan nafas yang sama. Kalau berhenti lama sangat, itu bukan saktah, itu noktah. Kalau lama sangat, mimmarqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Anak duk tengok-tengok, dia tengok apa budak ni? Rupanya tengok gambar dia yang macu. Tak fokus pada anak. Termasuk Daniel ni. Betul lah. Saya tak nampak. Gambar apa tu? Yang tu ada technician duk tunjuk fokus. Masuk majalah 3 ni tahu. Tapi fokus dia ni. Duk tengok aja. Adik memang dah macu dah. Dah comel lah. Itu maknanya berhenti lama sangat. Itu bukan saktah. 2 harakah saja. Memang dia sambung nafas yang sama. Tapi dekat 14 harakah. Ataupun dia berhenti memang 2 harakah. 2 harakah. Satu hal ni 2 harakah. Tapi guna nafas yang lain. Mimmarqadina haza. Mimmarqadina haza. Dia tarik nafas. Tak tahulah asma ke asmaul husna. Ni asma ke ataupun lemloh ke. Tapi dia sambung. Itu 2 nafas. 2 harakah. Tapi mimmarqadina haza. Itu hembus nafas. Mimmarqadina haza. Jadi jangan buat pelik macam itulah. Mimmarqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu saktah dia. Jadi ada wajah saktah, ada wajah tahqiq. Wajah ninya wajah naqal. Bentuk bunyi baca naqal. Naqal maknanya sakin mafsul. Naqal sakin mafsul iaitulah memindahkan huruf hamzah, iaitulah qul a'udzu, aku minta berlindung, jadi pindah pada sakin huruf mati pada lam yang dijadikan mafsul wasal. Jadi bunyi qul jadi qulau. Ini Warash baca. Bentuk-bentuk bacaan dibaca oleh Warash, dibaca oleh Kumbul, dibaca oleh Ibnu Katsir, dibaca wajah. Boleh? Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau ada imam baca wajah tu, jangan kamu kata imam tu jahil. Apa baca kula. Ingat Coca-Cola kau. Qul kita betulkan qul nah, jangan baca kula, kita ajar imam. Padahal kita jahil. Imam baca ikut Warash. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau dia baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, kamu kata jahil. Orang baca ihdinas sirat, dia baca zira. Itu hukum ismam. Baca antara huruf tadi, nak kata sad tak sad, nak kata za tak za, ismam. Atau baca dia panggil apa dia? Baca dengan hukum iaitulah dhammah pada him. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jahil tu imam wahim dia hum. Walau dia tak baca wajah qiraat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kena belajarlah wajah-wajah qiraat tadi kan. Tapi kena tahu, jangan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Amun. Hanya begitu pula. Jadi kena belajar. Ini wajah-wajah. Jadi wajah tu apa, dek? Bentuk, jenis. Macam facial kita ni banyak jenis pattern muka. Jadi ada 3 wajah, maknanya bahasa mudahnya 3 pandangan. 3 bentuk,
3 jenis dalam hal pelaksanaannya. Pertama, sunat dan mubah. Mubah ataupun sunat benda sama lah. Benda sama. Maknanya disunatkan. Hukumnya sunat. Benda sunat ni banyak tahu. Kamu dah bersunat ke belum? Itu lain. Tengok dia bersunat. Ini sunat khitan. Khitan tahu, sunat tahu. Benda sama. Angry Bird. Potong sikit. Ada sunat. Tapi dah. Itu orang Kelantan. Orang Kelantan dia panggil tak sunat lagi. Dah jahne dah. Mu sunat dah. Aku tak sunat lagi. Tu sunat bagi hukum khitan. Dia panggil jawi. Jawi pun tahu. Tahu jawi benda. Apa dia? Perkataan Arab bagus. Perkataan Arab je. Jawi sunat lah boh. Masa Kelantan. Orang tak jawi lagi. Besar dah. Bulu tak jawi lagi. Jadi jawi itu bukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Bukan bahasa Arab kamu cakap jawi. Ada idgham al-ghunah sikit jawi. Belajar dengan Pak Hashim lah. Pak Hashim Kelantan tu. Jadi jawi sunat khitan. Okey, tapi ni sunat. Bukan sunat. Sunat tu jawi. Jawi tu khitan. Ada sabdu sikit. Ni sunat. Hukum sunat, wajib, harus, makruh. Jadi hukum sunat dan mubah. Ada dia tak panggil sunat. Dia panggil mubah. Dia tak panggil mubah. Dia panggil tatawwu'. Kadang-kadang dia tak panggil tatawwu'. Dia panggil, apa dia? Khoslah. Kadang-kadang dia tak panggil khoslah. Dia panggil nawafil. Adalah penggunaan-penggunaan. Macam kita kata salat an-nawafil. Salat sunat. Salatun nawafil. Salat sunat, qabliyah banyak salat kan. Kadang-kadang dia tak guna sunatan, dia guna untuk solat. Dia guna contohnya, buat perkara sunat lain. Nabi kata, man taqarraba fi bi khaslatin, kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Ni dalam bulan Ramadan, kalau kamu buat satu amalan khaslah. Ni tak sebut, man taqarraba ilallah bi sunnatin. Tak. Man taqarraba ilallah khaslatan. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah khaslatan dengan satu amalan sunat. Karena kaman ada seolah-olah dia melaksanakan apa dia? Faridatan, fardu pada bulan yang lain. Hak bulan Ramadan ni kita buat sunat dapat fardu. Hadis tu menyatakan khaslatan. Khaslatan tu makna sunat. Kadang-kadang puasa, dia panggil puasa apa? Siam tatawuan. Tatawuan ni sukarela. Dia tak panggil sunat. Jadi banyak istilah-istilah, cukup kamu dapat 5 tu. Sunnatan, istihbaban, khaslatan, nawafilan dan satu lagi. Tak tulis, tak ingatlah. Tatawuan. Bulan depan Ustaz tanya, tak boleh jawab dengan haras-haras aku jentik telinga. Ingat 3 haras. Benda, tatawuan, nawafilan, khaslatan, istihbaban dan sunnatan. Semua maknanya sama, merujuk kepada perkara sunat. Baru nak catat. Ustaz paksa baru catat. Ni bagus anak-anak kat sini. Tapi tak apalah. Ustaz mengajar sebab Ustaz pun motivator. Ustaz bukan sekadar guru biasa. Ustaz guru luar biasa. Di kat sekolah tu macam-macam program kita buat, termasuk untuk anak-anak, dia itulah dalam membina keyakinan ni. Jadi anak-anak kena ada watak sikit. Dia nampak gah sikit. Tahfiz apa dia? Tahfiz selayang baru ataupun ad-diniyah. I'm proud menjadi pelajar-pelajar tahfiz. Jangan monyok je tanya. Okey. Habis. Tasawuan, khaslatan, nawafilan, istihbaban, last sekali sunnatan lah. Cukup 5 tu. Ada perkara-perkara yang maknanya sunat. Macam kita lah. Kita sebut perkataan sama. Kadang-kadang maksud lain. Kadang-kadang perkataan lain. Tapi maksud sama. Kalau bas. Ejaan BUS kan? Kamu baca bas juga kan? Kamu tak baca bus kan? Jadi bahasa Inggeris, bas. Kita sebut bas. Okey. Tapi ejaannya BUS. Kalau bahasa Arab, bas lain. Bas ni sahaja. Okey. Dia kata debas.
Deh bas. Apa benda tu? Deh tu hazi. Hazi faqat. Ini saja. Mana just only. Only this. And bas lain. Sun lain. Sun lain. S-O-N benda. Bahasa Inggeris. S-O-N. Son. Sun. S-U-N. Sun juga. Tapi berbeza kan? Sun anak dengan sun matahari. Sang surya lain. Sun kamisan. Itu kamisun. Lain pula. Okey, kembali kepada cerita tadi, iaitulah sunat ataupun mubahan. Dan mereka itu ialah, siapa yang kata perkara ni sunat dan juga mubah? Imam Malik, orang-orang Madinah, Imam Syafi'i dan para sahabatnya, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Abu Sur dan ramai lagi para ulama fiqh, ahli ilmu agama dan ahli ijtihad. Makna yang menyatakan sunat hukum akikah ni majoriti lah. Aghlabiyah, most of them. Semua kebanyakannya termasuklah Imam Malik. Dalam tu Syafi'i itu imam kita lah. So pendapat buat akikah ni ialah sunat. Okay. Kemudian dia sambung lagi. Dalil mereka ialah hadis yang disebutkan sebelum ini. Sebelum ini yang kamu tak datang. Bulan lepas, ni banyak dalil-dalil muka surat 106, wahid, isnani, salasa, arma, khamsah. Ada 5 dalil sebelum ini. Hadis-hadis yang telah disebutkan sebelum ini. Mereka juga telah menolak siapa yang mengatakan wajib. Jadi ada rad. Rad ni tolakkan. Apabila hak kata wajib, sebab hukum ada 3 tau. 3 wajah. Hukum yang kata sunat. Wajah yang kedua, hukum yang mengatakan wajib. Wajah yang ketiga, iaitulah yang menyatakan larangan. Bukan sekadar sunat. Larang buat akikah. Nanti kita belajar muka surat ke depan. So 3 pendapat. Yang kata sunat, yang kata wajib. Satu lagi, melarang buat akikah. Hak larang ni jarang kita dengar. Termasuk ayahanda sekalian kan. Kalau dok, ustaz ngajar ajaran salah pada budak tahfiz. Tak payah ngajarlah. Ayah pain ke apa benda. Memang saya Yusri Arifin. Tapi saya bukan ayah pain. Itu ajaran salah. Kat sini apa dia? Kita boleh tengok menolak ni. Menolak kewajipan. Tengok muka surat 108. Itu tujuan kita belajar. Jadi ilmu kita itu berlaku percambahan. Maknanya beri sikit. Kelantan kata. Tanya Puan Asir juga. Beri. Beri tahu. Tidak statik begitu. Beri. Anjal. Fleksibel. Luas. Tak tahu juga. Anjakan paradigma. Tak tahu. Mana buka sikit. Otak kita buka. Tahunya sunat. Rupanya ada juga kata wajib. Weh lah. Ingat kau sunat aja wajib. Ni kata wajib. Ni bukan wajib. Larang kamu buat akikah. So 3 wajah tadi kita tengok satu-satu. Jadi yang menyatakan hukum sunat ini, imam majoriti termasuk Imam Syafi'i. Dia kata ada juga dia rad. Rad ni dia menolak siapa yang mengatakan wajib. Kalau wajib, nyanyi apa? Abang ni dosa ni. Abang dosa sedap tunjuk. Pak Kota Imam tunjuk dosa. Ustaz pun dosa. Tak wajib. Itu ada anak amat. Bini 4. Anak 10 seorang. 40 anak. Dia tahu tak mustahil ni bukan main-main ni. Kawan anak. Ni kau 4. Anak seorang. Anak 3. Dia seorang lagi 39 lah ni. Seorang lagi 40. Boleh buat jemaah tak Imam? Maknanya kalau solat Jumaat, anak dia saja. Kalau jatuh semua. Jenis bakar padi malinja Pak Hashim. Jenis bakar biok. Nak bagi tahu. Wajib buat akikah. Kena pula alat jatuh semua. Lepas tu, 2 ekor kambing. 2 ekor. Dia kerja, nak orang kata. Musim pula tengkuju. Dosa semua kita. Boleh 11-12 tak buat ngekor lagi. Nak bagi tahu. Mantikly pun secara mantiknya. Dah wajib. Jadi kita semua berdosa tak buat hukum akikah. Sebab itu dia kata, mereka juga telah menolak sesiapa yang mengatakan wajib dengan beberapa pendapat. Jadi pendapat itu untuk pengetahuan kita. Jangan pergi baluh dengan dia. Tapi kita tahu hukumnya taklah sampai wajib. Jadi Imam Syafi'i tolak dengan beberapa pandangan dan rad. Rad ni tolakkan hujah menjawab kata taklah wajib, sunat sahaja. Apa radnya? Yang pertama siapa baca? Adik bacalah, adik comel yang selim ni. Okey, silakan saya. Jika nombor 1. Jika
kepada persoalan lagi. Anda sorok macam Upin dan Ipin. Betul. Body besar, sorok kecil. Tak apa dek. Sorok kanak-kanak lagi, tak jauh lagi. Adik, baca. Betul kan? Orang lain boleh dengar. Ustaz ulang tayar balik, ulang sebut balik. Jika akikah itu wajib. Tak sunat lah. Sebab pandangan kita sunat. Jika wajib. Nascaya kewajipan itu diketahui ramai. Dalam hukum dia panggil maklum minad din bid darurah. Semua maklum. Sebagaimana kita tahu semayang wajib. Puasa wajib. Semayang wajib. Puasa wajib ni. Bukan orang tua. Budak kecil pun tahu. Jadi kalau hukum akikah ni wajib, nascaya maklum minad din diketahui dari sudut hukum agama bidarurah secara mudah dan umum. Seperti hukum-hukum agama yang lain. Sebab yang demikian itu antara hal yang perlu diketahui. Sebab semaya ni kita wajib tahu semua sekali. Budak pun kena semaya, sampai umur kita pun kena semaya. Jahil macam mana pun rasa tak ada. Dia jahil macam mana pun hukum agama ni, okey, zina ni wajib ke haram? Dia jawab, confused. Zina rasa sunat. Ada. Kalau jawab, confirm engkau baru lepas minum air ketum. Mabuk. Tanya siapa dia. Okey, arak. Arak ni hukum dia sunat ke wajib? Woi, sunat apa wajib? Haram boh. Terus dia jawab, bukan sunat, bukan wajib, haram. Maknanya semua tu hukum orang tua tahu. Jahil macam mana. Jadi akikah dia kata sebagaimana hukum lain sepatutnya begitulah. Dan akan merata bahaya jika tidak dilaksanakan. Kalau tak ada tuan-tuan hukum tadi, semua orang tak tahu, hukum hak basic pun tak tahu, jadi sama dengan hukum akikah tadi. Kemudian Rasulullah SAW telah menerangkan kewajipannya kepada umatnya secara yang jelas. Tambah-tambahnya Nabi cukup. Nabi kata dalam dalil-dalil, antaranya Nabi kata ala kulli gulamin. Hadis kita baca tu. Nabi tak kata wajib pun. Sebagaimana yang Nabi sebut yang kedua, iaitulah Rasulullah telah menyerahkan perkara akikah ini kepada orang yang hendak mengerjakannya. Pandangan yang kedua ni. Nabi bagi pilihan. Hak tadi yang pertama hujahnya, kalau wajib semua orang tahu. Sebagaimana sembahyang puasa. Tapi akikah ni tak ada sebagaimana hukum wajib hak 5 rukuk Islam orang tahu, rukuk iman. Dia sunat saja. Dalil yang kedua, Rasulullah menyerahkan perkara akikah kepada orang yang hendak mengerjakannya. Maknanya choice, pilihan. Mana dalilnya? Man wulida lahu waladun. Siapa yang mendapat anak? Nabi bagi pilihan. Everybody, everyone. Siapa saja yang dapat anak. Nabi pun kata, fa'ahabba an yunsika. Lalu dia suka untuk buat akikah. Falyaf'al. Maka buatlah. Siapa yang dapat anak lalu dia suka untuk buat akikah. Dia cuba ambil tisu di bilik. Biasa dia tisu kat depan dia. Lalu dia suka untuk buat akikah. Dia dapat anak. Tak kira lah anak lelaki ataupun anak perempuan. Fa'ahabba. Nabi kata lalu dia suka untuk buat perkara sunat, untuk buat ibadat. Ayat sika tu nusuki. Pak Hashim dan jemaah, kita baca di dalam doa iftitah. Inna salati wa nusuki. Inna salati wa nusuki. Bukan Suzuki. Wa nusuki. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku. Wa nusuki, ibadat aku. Wa mahyaya, hidup aku. Wa mamati, mati aku. Lillah. Yang ni perkataan adik tengok ni. An sika. Yun sika tu kataan asalnya nusuk. Ibadat, akikah. Dia suka buat. Perkara tu sunat. Nabi kata falyaf'al. Maka buatlah. Maka hukum ini menunjukkan sunat. Kalau kita nak buat. Tak buat pun tak apa. Tapi kalau semayang boleh. Nabi kata wahai Haras. Subuh ni terpulang kepada kamu. Sebab dia 2 rakaat. Haras nak semayang tak apa. Haras tak semayang pun tak apa. Kalau Nabi kata macam tu, itu namanya haji kahar. Macam tak tahu je ajaran salah dekat Kemensan, haji kahar. Dia dakwa dia Rasul utusan Melayu. Apa nak baca itu kan? Masuk dalam TV tu.
Dia Nabi juga. Dia kata dia Rasul utusan Melayu. Nama dia Haji Kahar. Dia Kemensah Kak Zuna. Ada anak murid anak mak dia. Pengikut juga. Sampai masuk dalam TV tu. Dia tanya Nabi. Wartawan-tawan. Dia kata tu. Siapa Nabi apa? Tu. Dia tunjuk pada Haji Kahar tu. Akhir sekali di kaunseling Jakim turun. Jaiz turun. Dia give up. Dia tension. Apa pernyataan dalam PC. Ataupun press conference Haji Kahar. Dia buat sidang media. Dia kata. Saya dengan ini. Haji Kahar meletak jawatan sebagai Rasul. Dia letak jawatan. Boleh letak jawatan juga. Rasul bukan kamu lantik, bukan kamu boleh letak jawatan. Dilantik oleh Allah. So kalau kamu kata ada hadis tadi, subuh ini siapa yang nak semayang, semayanglah. Siapa yang tak semayang, tak payah semayang. Kalau dia kata Nabi kata begitu, mesti dia sewa. Sebab Nabi tak bagi pilihan. Wajib. Kamu tak semayang subuh, 60 tahun diazab dalam neraka Sakor. 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. So kalau 1 saja kamu tak sembahyang subuh, 60 tahun akhirat tahu, 60,000 tahun. Masuk dalam api neraka Sakor. Api neraka Sakor panah ni, panah dia ni 100 darjah Celsius, api neraka Sakor 70 kali ganda. Dengan panas sun yang kamu kata SUN tadi. Kau SUN. Apa beza SUN dengan SUN? SUN betul lah. Jangan bertukar dua tu. My son. This is my son. Ini matahari aku. Maknanya sama dengan sang surya. Sang surya 4,000 darjah Celsius. Kamu belajar bio 4,000 darjah Celsius. Yang ni 100 darjah Celsius. Air mendidih menggelegak. Mendidih mapuh segala bakteria, virus. Dia panggil air masuk. Kita minum pun tak kembur perut. 100 darjah. Kalau kamu tak percaya, kamu panaskan, mendidih, menggelegak, buat kopi jantan, kopi dara, kopi redik, buat untuk ustaz sekali. Hak lebih kamu curuh atas pohon kamu. Curuh. Sebab kamu main futsal, budak tahfiz seluar pendek juga. Contoh, kalau tak melecuh, 100 darjah tak melecuh. Kalau tak melecuh, kamu call ustaz. Sama ada melecuh tak melecuh, kamu call ustaz. Ustaz hantar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Confirm mati lah. Ni 100 darjah Celsius ni. Ni 4,000 darjah Celsius. Matahari. Api neraka Sakor 70 kali ganda. Ikut Imam Qurtubi kata 70 kali ganda dengan sumber yang paling panas di muka bumi. Matahari. 4,000 kali 70. Jawapannya 280,000 darjah Celsius. Bakar kita hari-hari. Dalam neraka Sakor bukan 1 hari. 60 tahun. Akhirat 60,000 tahun. Betapa beratnya tinggal solat. Tu jangan tinggal solat. Tu baru subuh, tak kira zuhur lagi. So kembali Nabi tak kata, siapa nak semayang subuh semayanglah. Tak nak semayang pun tak apa. Up to you. Kalau ada kata Nabi kata begitu, aku nak jentik kepala dia, sewe ke bunda ni. Hadirin sidang jemaah. Anak pun tak pasti kalau ikut depan tu, waktu dah masuk kan. Nabi tak bunyi. Dan yang keduanya, anak kena emergency beri ayahanda dan ibu-ibu. Kalau ada adik-adik. Anak ada emergency kena pergi ke Semenyih. Anak tinggal kat sana. Jadi kena pergi, kena balik malam ni juga. Jadi anak kena berhenti di sini dulu. Tambah-tambah masa pun dah habis. Adik tanda saja. Nombor 2 ni dah habis ya. Nabi kata barang siapa yang nak buat akikah, apabila dapat anak maka buatlah. Dalil yang ketiga kita sambung bulan depan muka surat 107. Aku qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw